warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita memulakan perkongsian kita secara formalnya, secara disiplin ilmunya, iaitu merujuk kepada ilmu faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memahaminya, insya-Allah. Allahumma amin. Kita mulakan pada muka surat yang ketiga, pengenalan. Definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat dulu penerangan ini. Disebutkan bahawa ilmu faraid ini di dalamnya ada dua ilmu. Ilmu faraid ni tuan-tuan ada dua. Yang pertama dalamnya ada ilmu fiqh dan yang kedua ada ilmu pengiraan. Dan disebutkan melalui kedua-duanya barulah kita dapat mengetahui bahagian pusaka bagi orang yang berhak. Kalau hanya merujuk kepada fiqh sahaja, maka dia tidak akan dapat jumlah. Kalau dia hanya merujuk kepada pengiraan sahaja, maka dia akan berikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi fiqh nak bagi tahu pada kita berapa siapakah orang-orang yang berhak untuk terima dan berapa pecahannya. Bila kita pergi kepada pengiraan, barulah ditunjukkan setiap orang itu berapa bahagian yang dia akan dapat daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau secara umumnya fiqh ni, apa maksud fiqh? Al-ilmu wal-fahmu lahu. Ni asas kepada fiqh. Apa maksud fiqh ni? Al-ilmu wal-fahmu lahu. Ilmu yang kita faham pada dia. Sebab itu tuan-tuan, pengalaman saya bila kuliah faraid ini, bila bab fiqh insya-Allah ramai boleh faham. Tetapi bila mana masuk kepada bab pengiraan, semua pitam. Sebab apa? Sebab dia memang kena kira matematik tuan-tuan. Memang tak boleh lari daripada pengiraan matematik. Saya tunjukkan satu contoh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tunjukkan satu contoh pengiraan matematik ni tuan-tuan. Okey, yang ni. Dia memang akan masuk kepada pengiraan yang macam ni. Sebab apa? Sebab kita tahu dah kalau di sini si mati siapa? SM tu isteri. Daripada segi fiqhnya, bila isteri mati, fiqh akan tunjukkan siapa waris yang terlibat. Maka daripada segi fiqhnya, yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat saudara lelaki seibu sebapa, yang kelima saudara perempuan seibu sebapa. Ini fiqh.
Kemudian dalam fiqh juga dinyatakan berapa pecahan untuk mereka. Pecahan ini memang ada dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Macam tuan-tuan tengok di situ suami, bahagian suami pecahannya berapa? 1/4. Anak perempuan dia lebih daripada seorang, iaitu dia 2 orang, bahagian mereka 2/3. Ibu, bila mana si mati ada anak, ibu ni akan dapat 1/6. Saudara lelaki, saudara perempuan, seibu sebapa, kedua-duanya akan berkongsi untuk mendapat asabah. Ini saya nak tunjuk dulu dengan tuan-tuan. Maka ini daripada segi fiqahnya. Kemudian bila masuk daripada segi matematiknya itu, 1/4, 2/3, 1/6, nak kiranya macam mana? Akhirnya akan menghasilkan suami akan dapat 3/12. Mana datang 3/12? Ini melalui pengiraan. Tak apa tuan-tuan, jangan pitang awal sangat. Nampak mula dah berkerut dah tu, tengok ada tulis-tulis matematik nombor-nombor tu kan. Sabar dulu tuan-tuan, tak apa. Kita akan pergi slow-slow nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bila mana disebutkan fiqh tu apa? Ilmu yang kita faham pada dia. Jadi kena faham dulu daripada segi fiqhnya macam mana faraid ini berfungsi. Biasa sangat kita dengar orang perempuan kata apa, faraid ini tak menjamin hak orang perempuan. Tapi sebenarnya daripada segi fiqh, faraid ini nak jamin hak orang perempuan. Kita akan tengok nanti asbabun nuzul ayat-ayat pusaka. Antaranya memang nak menjamin hak orang perempuan. Cuma orang perempuan je yang tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pada masyarakat Arab jahiliyah dulu berlaku kematian, siapa yang akan ambil harta tu? Orang lelaki. Dia akan ambil semua tanpa tinggalkan sikit pun untuk orang perempuan. Kalau orang sekarang kata faraid tak menjamin hak perempuan, sebenarnya menjamin hak perempuan. Cuma yang hari ni tuan-tuan, orang lelaki masih mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Apa dia? Lelaki yang ambil semua tanpa tinggalkan sedikit pun untuk ahli warisnya yang perempuan. Jadi ini kita kena perhatikan. Sebab itu fiqh ni akan menerangkan mana hukum hakam dia. Siapa yang layak, siapa yang tak layak. Saya datangkan satu contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini hari Jumaat, hari Rabu lepas, saya bantu urus satu keluarga di Megahir untuk urusan pusaka. Jadi bila dalam keadaan sedemikian ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada segi fiqh mereka tak faham awal. Contoh, si mati ni real case hari Rabu lepas, suami. Kemudian waris, kalau handphone tuan-tuan memang jenis yang tak ada kalkulator, habis kuliah ni tuan-tuan boleh terus pergi Ion tu, Perman tu beli baru tuan-tuan. Cari yang ada kalkulator. Sebab apa? Sebab kita nak kira faraid nanti. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila pengarang bawa mukadimah kepada kita kaedah fiqh, faraid ini adalah gabungan antara kaedah fiqh dan juga pengiraan. Kalau kita lihat terjemahan ilmu faraid di dalam kitab fiqh manhaji juga menggabungkan kedua-duanya, iaitu apa dia? Ilmu fiqh dan juga berkenaan dengan kira-kira. Bila adanya pengiraan, maka wujudlah hak-hak yang akan diberikan kepada siapa? Kepada waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkataan faraid diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, iaitu kata nama berbilang daripada perkataan faridatun. Perkataan faridatun terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 di dalam surah An-Nisa, iaitu faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, iaitu kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita lihat kepada perkataan faridah, faridatan, dia merujuk kepada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya selalu guna mudah fahamnya, bila kita solat fardu ni tuan-tuan, wajib ke sunat? Wajib.
Jadi terjemahan kepada faridatan minallah dalam rujukan tuan-tuan itu disebut apa dia? Ini adalah ketetapan, yang ini kewajipan daripada Allah. Apa benda yang kewajipan daripada Allah itu? Merujuk kepada ilmu faraid. Dia merujuk kepada ilmu faraid. Kita tengok sikit ayat yang panjang dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewajibkan, mewasiatkan kepada kamu untuk anak-anak kamu, auladikum, aulad. Kalau tuan-tuan jalan dekat sekitar Pasir Gudang ni, tuan-tuan nampak genius aulad. Tadika tu kan? Genius tu bijak, cerdik lah. Aulad tu apa? Anak-anak. Jadi aulad tu dalam bahasa Arab. Jadi bila disebutkan yusikumullahu fi auladikum, kita tengoklah terjemahan dia pada ayat yang ke-11. Allah perintahkan pada kamu. Allah memerintahkan pada kamu. Tuan-tuan, kalau dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat wa ila akhiril ayat. Kalau perkataan wa wassayna, wasiah, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Allah mewajibkan. Bila sebut Allah mewasiatkan, itu maksudnya Allah nak mewajibkan pada kita. Jadi perkataan faridatun ini nak menyebutkan pada kita, dia ilmu faraid ini adalah kefarduan, kewajipan daripada Allah. Faham ia fardu. Bila fardu menunjukkan ia wajib. Sebab tu kita kena betulkan perkataan kita, tuan-tuan. Kadang mak ayah pesan sebelum dia meninggal kan, nanti kalau mak ayah meninggal ni, harta ni korang tak payah ikut faraid, bagi je lah sama rata. Selalu tak dengar, tuan-tuan. Ke ataupun tuan-tuan ada yang dah pesan pada anak-anak siap-siap dah. Tuan-tuan kata pun bagi je lah sama rata, tak payah ikut faraid. Faraid tu wajib, tuan-tuan. Dia saya datangkan contohnya, umpamanya tuan-tuan pesan pada anak, nanti kalau ayah mati tak payah solat. Solat tu wajib kan? Wajib. Tapi kita tak berani nak kata dengan anak jangan solat. Malah kita rotan anak kita kalau tak solat, tuan-tuan. Maka dia adalah sebab kefarduan. Sama juga dengan ilmu faraid adalah fardu. Faridatan minallah. Saya tunjuk dengan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam surah An-Nisa ni, direct pada mushaf. Di mana ayatnya, di mana kalimahnya? Di sini. Faridatan minallah. Ini adalah kefarduan, kewajipan daripada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena jelaskan betul-betul, kena clearkan betul-betul bahawa faraid ini adalah fardu, kewajipan, bukan pilihan. Kalau kita anggap pilihan, biasanya kita pilih untuk muafakat dulu, bincang adik-beradik dulu, tak ada kata putus, baru kembali pada faraid, betul? Sebenarnya ni terbalik. Terbalik. Fardu dulu. Faham dulu faraidnya. Bila faham faraidnya itu, kemudian barulah ada step yang seterusnya untuk buat pembahagian yang sama rata. Macam mana? Di situ ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Biasa soalan ni yang selalu orang nak tanya awak. Boleh tak Ustaz kami nak buat pembahagian sama rata? Soalan tuan-tuan ni saya akan jawab tahun depan lepas raya. Sebab kita nak ikut flow ni. Kita nak ikut flow faraid ni, tuan-tuan. Bila kalau saya terus cerita depan tu, tuan-tuan akan tanya balik macam mana boleh 1/6. Sebab benda tu kita belum sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kena faham asasnya itu nak sebut perkara ini adalah kewajipan. Sebab Allah sebut tentang kefarduan faraid ini bukan hanya pada ayat yang ke-11 ini saja, faridatan minallah. Kalau ayat yang ke-13, tilka hududullah, ini adalah kefarduan, ini adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu faraida bi ahliha. Saya sambung hadisnya, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maksudnya pun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, dan sekiranya ada baki, berilah kepada kaum keluarga lelaki yang terdekat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan pernah jumpa tak hadis ni? Kat sini ada tak kuliah maghrib mana-mana ustaz, ustazah, ustaz-ustaz yang mengajar kitab 40 hadis Imam An-Nawawi? Ada tak kat sini? Tak ada? Oh, dia dah berhenti. Oh, ustaznya pindah. Jadi tak sempat habis. Sebab hadis ni ada dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, tapi hadis yang hujung di bahagian-bahagian belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ni kita nampak pendek, tapi terjemahannya, penerangannya panjang. Hadis ini nak sebut apa? Al-hiqu faraida bi ahliha. Nabi kata apa? Berikanlah warisan itu kepada ahlinya. Kena tahu siapa ahlinya. Kalau di sini tuan-tuan, pada tafsiran perkataan bi ahliha ini, kan dalam hadis ni sebut apa? Al-hiqu faraida bi ahliha. Ni siapa bi ahliha ni? Jadi bi ahliha ni dia nak merujuk kepada siapa? Waris yang kita sebut sebagai ashabul furud. Ni waris-waris ataupun mudah fahamnya waris fardu. Jadi nak bagi pada waris fardu, kita kena tahulah siapa waris fardu. Kemudian disebut fama baqiya, kalau ada baki, fahuwa li aula rajulin zakarin, akan diberikan kepada kaum keluarga rajulin zakarin, kaum keluarga lelaki yang terdekat. Nak kena tahu siapa mereka ni. Jadi mereka ini merujuk kepada siapa? Waris asabah. Asabah, masyarakat kita punya kefahaman yang pertama baki. Betul? Asabah tu baki. Atau orang-orang lama dia tak sebut baki, dia sebut apa tuan-tuan? Penghabis harta. Dia last kali tu. Dia akan dapat last kali yang penghabis harta kan? Betul tak? Betul maksud ni, memang betul. Cuma nanti kita akan detailkan apa yang dimaksudkan dengan baki, apa yang dimaksudkan dengan penghabis harta, apa nanti yang dimaksudkan dengan langsung tak dapat apa-apa. Pun ada juga. Jadi bila kita merujuk kepada hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma antara highlightnya yang utama apa dia? Faraidah. Iaitu berikanlah bahagian-bahagian yang berhak itu kepada orang-orang yang berhak. Jadi kena tahu siapa yang berhak. Saya datang contoh pada tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, saya tak ingat sama ada saya dah tanya belum bulan lepas. Kalau berlaku kematian jiran sebelah, dapat tak tuan-tuan? Dah tanya kan? Dapat tak tuan-tuan jiran sebelah? Kena tengoklah siapa jiran sebelah tu kan. Biasanya kalau jemaah ni dia akan jawab laju ya, tak dapat sah jiran mana ada kaitan. Tapi hari ni kan duduk sebelah rumah tu mak dia. Jadi mak ada kaitan tak dengan si mati? Ada. Jadi sebab tu kena kenal pasti, kena mengetahui dulu siapa yang duduk di sebelah rumahnya itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manakala faridah diambil daripada kata dasar iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna daripada segi bahasa dan makna daripada segi istilah syarak. Makna fardun daripada segi bahasa ada 5.
Ketetapan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Jadi faradtum daripada segi bahasa dia boleh membawa kepada maksud ketetapan. Ini kita belajar teori dulu tuan-tuan, ketetapan. Kemudian yang kedua, fardun itu juga membawa maksud bahagian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan. Nasiban mafruḍa, faradatu, fardun. Maksudnya apa? Bahagian. Yang ketiga disebutkan kewajipan dalam surah At-Tahrim pada ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Qad faradallah, Allah telah mewajibkan lakum kepada kamu. Yang keempat, menurunkan, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Dan yang terakhir, yang kelima, halal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-38, maka 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah, tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan Allah baginya. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini istilah bahasa, maksudnya terjemahan perkataan ke perkataan. Apa maksud faradun? Fardun itu tadi ada 5. Ketetapan, bahagian, kewajipan, menurunkan, halal. Ini terjemahan secara bahasanya. Namun terjemahan secara istilah syaraknya, manakala makna fardun dari istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Jadi bahagian-bahagian ini tuan-tuan disebut di dalam Al-Quran secara jelas, bukan melihat kepada penafsiran ulama, tidak, bukan melihat kepada terjemahan ataupun ijtihad yang dilakukan. Nanti kita akan lihat kata pengarang, istimewanya faraid, Allah yang terangkan dengan jelas hukum ini, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama-ulama tafsir, ilmu faraidlah ilmu yang Allah turunkan dengan jelas. Saya ambil contoh tuan-tuan ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan akan dipotong tangannya. Tuan-tuan, dalam bab hukuman janayah, maka dia ada 3. Hudud, qisas, ta'zir. Maka ada 3. Tentang mencuri ini, dia duduk pada yang pertama, hudud. Maka dia yang nak dicuri, nak dipotong tangannya ini tuan-tuan, maka dia kena disabitkan kesalahan dulu. Betul ke dia ni mencuri? Mencuri itu macam mana? Saya datangkan satu contoh. Kat sini saya perhati keliling tadi ni tuan-tuan, kat sini tak ada. Kat tempat lain ada. Kalau dekat kampung-kampung lagi banyak. Kalau yang dekat kampung-kampung ni tuan-tuan, kalau mereka datang masjid, datang surau, mereka ni parking motor dengan kunci-kunci motor tinggal dekat motor, betul? Pakcik-pakcik kita, atuk-atuk kita, bapak-bapak kita macam tu kan. Kalau pun dia buka kunci tu tuan-tuan, dia letak bawah seat. Seat dia pun dah tak boleh lock dah tuan-tuan. Jadi kalau dia bawa motor tu terlanggar bonggol, terus tersengit ke tepi tu tuan-tuan. Sebab apa? Seat dah tak boleh lock dah, dah memang goyang dah. Ini jenis-jenis yang pergi mana? Pergi kebun apa semua kan. Kalaulah motor mereka kena curi, orang yang mencuri tu kena potong tangan tak? Kat sini ada
ada perbahasan tentang hudud. Sebab apa? Sebab kecuaian pada siapa? Pemilik. Kalau dekat bandar ni tuan-tuan, dekat taman-taman, ada satu taman saintek tu tuan-tuan, ada satu surau, dia buat tempat sangkut kunci. Jemaah yang datang sangkut kunci belakang, solat ramai-ramai kat depan. Jadi masing-masing datang sangkut kunci, datang sangkut kunci, datang sangkut kunci. Lepas tu solat masing-masing kat depan kan. Kalau disangkut depan tu okey lagi. Ni jenis yang sangkut belakang. Kadang-kadang ada yang jenis campak je, ada rak-rak buku tu kan, dia campak je tak. Bila nak balik dah mula menjajah cari aku campak sana ke campak sana. Tuan-tuan, saya selalu sebut dengan jemaah yang macam ni, akan datang kalau pergi surau tu nak sangkut kunci dekat tempat sangkut kunci tu, letak sekali geran motor tu dekat motor. Letak sekali geran motor tu, jangan bukan setakat tu sahaja, bawa sekali borang tukar nama tu, siap-siap sign. Nanti kalau yang dapat motor tu tuan-tuan, dia terus dia tukar motor. Maksudnya tuan-tuan memang niat nak hadiah je lah. Jadi di sini dia akan ada pada perbahasan. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kamu berkata sekalipun dengan mak kamu. Takkan cakap ni, habis tu kalau pukul boleh. Maka perbahasan ulama dalam usulul fiqh menyebutkan perkataan itu diterjemahkan banyak cabangnya. Antaranya pun kalau cakap pun tak boleh, apatah lagi pukul. Ini perbahasan. Tetapi dalam ilmu faraid ni tuan-tuan, direct, jelas, tanpa perlu kepada perbahasan, memang detail, tepat. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia adalah kefarduan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawarith, iaitu ilmu pewarisan, dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Ada juga sebut sebagai mawarith, iaitu ilmu pewarisan. Dia nak mewariskan apa? Macam-macam lah. Kalau saka boleh difaraidkan tak tuan-tuan? Boleh faraidkan, siapa nak ambil separuh, siapa nak ambil lebih sikit kan. Maka dia akan tengok nanti pada terjemahan harta pusaka tu macam mana. Macam mana yang dikategorikan harta tersebut adalah harta pusaka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan mawaris merupakan kata jamak kepada nama berbilang daripada perkataan miras. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai dua makna. Yang pertama kekal, yakni baqa, salah satu daripada nama Allah, al-warithu, iaitu yang kekal, dan yang kedua perpindahan dari sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan al-intiqalat? Kalau solat sunat hari raya, takbir al-intiqalat, imam selalu sebut. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak solat raya ni, imam akan tunjukkan dulu kaifiah dia, macam mana cara solat raya. Nanti tuan-tuan pada rakaat yang kedua kita akan ada tambahan 5 takbir, tidak termasuk takbir al-intiqalat. Tak termasuk takbir al-intiqalat. Maksud takbir al-intiqalat tu apa? Daripada kita sujud tadi, kemudian kita bangun Allahu Akbar. Maka ini takbir perpindahan. Masuk tak dengan takbir 5 tadi? Tak termasuk. Jadi al-intiqal ni maksudnya apa? Perpindahan. Harta pusaka nanti ni milik si mati yang akan berpindah menjadi milik siapa? Ahli waris. Jadi kita nak kena faham ni, apa benda maksud pusaka ni? Apa maksud miras ni? Apa maksud tirkah ni? Apa maksud faraid? Apa maksud fardun? Maka ia adalah cerita tentang ketetapan, kefarduan, kewajiban, dan juga menyebutkan tentang perpindahan harta itu tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jelas contohnya? Okay. Kita terus tengok kepada muka surat yang ke-7. Tuan-tuan, kalau ada jemaah yang datang jumpa saya, dia tanya, Ustaz, berlaku kematian pada ahli keluarga dia, nak buat apa? Apa step-step dia? Saya akan bagi tahu step-stepnya adalah pada muka surat yang ke-7. Nak uruskan pusaka, apa stepnya? Ni, muka surat 7.
Muka surat 7 ni lah dia punya step-step dia. Dia punya kaedah pelaksanaannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut muka surat 7 ni tuan-tuan, ada 6 peranan ilmu faraid. Dia juga merupakan step-step untuk urusan pusaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia adalah prosedur, bukan option. Apa maksud prosedur? Tuan-tuan kena buat satu persatu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kena ikut step by step. Kalau tuan-tuan jam pergi pada nombor yang lain, tuan-tuan lompat pergi pada yang lain, dia akan datang mudarat nanti. Saya buat contoh daripada nombor 1, dia nak pergi nombor 6. Nombor 6 tu apa tuan-tuan? Menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Dia dah kumpulkan yang pertama harta si mati, terus dia nak buat pembahagian, nak kira nak bagi terus. Tuan-tuan saya buat contoh lah. Bila dah buat pembahagian ni tuan-tuan, katalah daripada nombor 1 tu pergi nombor 6. Ada orang datang, dia kata pun si mati arwah ada hutang dengan saya. Dan yang datang tuntut hutang ni tuan-tuan, dia tunjukkan dokumennya. Inilah dokumen yang mengatakan arwah ada hutang dengan saya. Duit tadi dah bagi belum pada waris? Dah. Agak-agak waris nak keluarkan balik tak? Katalah abang yang sulung bagi tahu, okey, ni tadi ada Pak Haji sebelah ni datang, dia bagi tahu ayah kita berhutang dengan dia, jadi abang nak collect balik lah. Ni hutang 10,000 ni, jadi kita dah bincang-bincang, kita pakat-pakat, kita kira, jadi semua malam ni transfer pada abang seorang 2,000. Agak-agak ada lagi tuan-tuan duit. Kalau dapat duit ni tuan-tuan muslimin muslimat, ialah kadang-kadang tu rezeki lah. Sebab tu dia sebut dapat harta melalui pewarisan pusaka ni, ia adalah sumber yang halal. Maksudnya kita dapat dengan sumber yang halal lah, tapi dengan kaedah pengiraan yang betul halal. Jadi memang alhamdulillah rezeki kita lah. Tu yang kadang-kadang bila baru dapat duit pusaka, baru balik sampai rumah kan. Tadi pergi meeting mesyuarat dengan adik-adik, balik rumah duduk dekat sofa tu, yang sofa kita ni macam keras macam keras kan? Abang baru perasan hari ni. Isteri pun duduk, depan keras, bukan setakat keras, macam tak nampak cerita apa ni, kecil pula TV kita ni. Contoh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apa kaedah waris nak membelanjakan harta tersebut terpulang, tak ada masalah. Cuma saya punya tekanan, saya menekankan dekat sini apa dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan jam tak ikut SOP nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, maka dia akan datang mudarat pada tuan-tuan. Sebab real case yang saya dapat di Tanjung Puteri Resort, dah selesai urusan. Bukan setakat dah selesai urusan tuan-tuan, dah 10 tahun arwah meninggal. 10 tahun, cerita dah 10 tahun. Bila dah 10 tahun meninggal, kalaulah sebulan pun duit pusaka habis tuan-tuan, lagi 10 tahun. Lagi 10 tahun, lagi tak ingat berapa kita dapat hari tu, lupa dah tuan-tuan, dah 10 tahun. Maka ada yang datang buat tuntutan. Dia kata apa? Pakcik baru tahu ayah awak meninggal. Macam mana selesai tuan-tuan? Maka waris tanya dengan saya, macam mana Ustaz? Memang saya kata waris saya kena keluarkan. Wow, berat ni Ustaz. Berat ke ringan ke, bincanglah adik-adik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu perlu untuk kita memahami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muka surat 7 ni, dia punya kita nampak ringkas je kan, dia tunjuk ringkas je kan. Dia punya penerangan dia tuan-tuan bermula daripada muka surat seterusnya sampailah habis. Itu penerangan dia. Nombor 1, nak kena kenal pasti harta si mati. Dia akan tunjukkan macam mana nak kenal pasti harta si mati. Nombor 2, nak kenal pasti perkara-perkara wajib, al-huquq al-muta'alliqah bitilkah. Apa benda nak kena selesaikan? Ada muka surat 48 sampai muka surat 59 ke muka surat 60. Kemudian nak kenal pasti ahli waris si mati, ada muka surat 87, 89, begitu. Jadi akan kita bincangkan satu persatu nanti insya-Allah. Boleh jelas tuan-tuan?
Tak apa, tuan-tuan jangan risau dulu. Walaupun daripada gaya tuan-tuan duduk tu, saya tahu masing-masing banyak soalan nak tanya. Daripada gaya duduk orang kaya pun ada, gaya duduk tengah memikirkan hutang pun ada, contoh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf hari ini saya habis awal sikit. Saya ada jemputan Maulid di Pasir Putih. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.